Babul wudu bima'il bahr. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق قال إن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. Bab berwudu dengan air laut. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abu Hurairah, dia berkata ada seorang lelaki bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, wahai Rasulullah, kami meredah laut dan kami membawa sedikit air bersama kami, yakni air tawar. Jika kami berwuduk dengannya, yakni dengan air yang kami bawa itu, atishna, kami akan dahaga, kami akan kehausan. Afanatawadda'u bima'il bahr, bolehkah kami berwuduk dengan air laut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, air laut itu ialah air yang airnya menyucikan, bangkainya halal. Air laut itu ialah air yang menyucikan dan bangkainya halal. Ini halal dimakan. Kita tengok sekat tu dulu. Ini berkenaan dengan bab lain pula ni. Sebelum pada ni duduk cerita tentang air yang sedikit. Air yang sedikit, ada khilaf lah. Hak ni kata secemak ni baru banyak, secemak ni baru banyak. Beza pendapat tu sebelum pada ni. Kemudian air yang tidak begitu banyak lah, yang masih khilaf lagi di antara ulama tu. Orang ni kata banyak dah, orang ni kata tak banyak lagi. Setara tu tidak banyak benar lah. Setara tu kalau berubah, memanglah berubah air tu. Memanglah kalau berubah, yang ni sifat tabi'i, sifat asal air itu, maka air itu jadi tidak mutahhir atau tidak tahur, menyucikan. Kalau dia berubah dengan najis, maka jadi najislah air itu. Tapi bagaimana dengan air sebanyak air laut? Bagaimana dengan air sebanyak air laut? Oh, tak ada khilaf dah. Ni bukan setakat dua qalah ni. Bukan setakat lebih lagi. Imam Abu Hanifah kata lebih banyak lagi pada tu. Lebih banyak pun masih lagi kita kata kalau tepuk balik ni, alik sana bergerak. Kalau masih bergerak lagi tu sikit, kalau tak bergerak alik sana tu banyak. Itu pun masih sikit lagi. Masih sikit lagi. Bagaimana dengan air laut? Sebanyak air laut, tentulah tak ada khilaf dah kira-kira. Tetapi air laut tu pun berubah daripada, kalau kita nak kira air hak mutlak, hak biasa kita gunakan untuk bersuci, tak serupa tu rasa dia, dari segi masinnya, dari segi pahitnya,
Kemudian kalau nak kira dari segi bangkai-bangkai binatang-binatang yang mati dalam laut tu banyak benar kau mati. Adakah ia memberi kesan air laut yang berubah rasa dia tu? Adakah kerana binatang-binatang yang begitu banyak mati di dalam dia tu? Ataukah kerana itu ia jadi berubah tu? Dan adakah ini menjejaskan air tu, kedudukan air tu boleh menyucikan atau tidak? Ini yang jadi persoalan. Persoalan ini timbul kepada sahabat juga. Sahabat pun timbul juga, muskil juga. Sebab itulah, sebab tidak serupa dengan air biasa walaupun banyak. Sebab seperti mana yang kita maklum, air ni kalau banyak tapi dia berubah dengan najis, maka jadi najis juga. Air laut ni macam mana? Itu persoalan tu timbul. Kalau nak kira dari segi banyaknya, tak ada khilaf dah kira-kiranya tentang air sebanyak tu orang panggil air banyak dah lah. Masuklah apa pun tak ada jadi apa dah. Tapi masalahnya dia ni tidak seperti air biasa ni, berubah juga rasa dia tu. Apa hukumnya? Itulah persoalannya. Sebab itulah Imam Abu Daud ini buat mari bab ni, selepas daripada bab-bab sebelum ni. Jadi kerana binatang-binatang yang mati dalam laut tu, begitu juga air-air ni daripada sungai-sungai biasa ni mengalir pergi ke sana juga, supnya sana. Jadi banyak kotor-kotor tu pun masuk ke sana juga. Adakah memberi kesan kepada air sebanyak tu? Itulah nak tahu jawapannya. Al-wudu' bima'il bahr, berwuduk dengan air laut. Berkenaan dengan hadis ini, mengikut kebanyakan ulamanya, dia kata hadis ini adalah hadis sahih. Dan hadis ini menjadi hujah kepada kebanyakan ulama berhubung dengan hukum air dan hukum binatang dalam laut. Binatang dalam laut, inilah yang menjadi hujah. Di antara yang menghukum sahih hadis ini Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Al-Munzir, Khattabi, Tahawi, Ibnu Mandah, Hakim, Ibnu Hazm, Baihaqi, dan lain-lain lagi, ramai lagi. Imam Bukhari, Imam Malik pun ada sebut juga hadis ini dalam kitab dia Muwatta. Ada belakalah, boleh dikatakan kebanyakan kitab-kitab hadis yang besar-besar ada. Tetapi setengah-setengah ulama mempertikaikannya, sebab ada perawi-perawi dia tu, setengah-setengah tu tidak jelas. Dia kata ada ittirab dalam sanad ini. Tetapi ringkasnya, kalau kita nak kira dari segi sanad dia tu, bahas mari, boleh tidak ada ittirab yang menyebabkan hadis ini tidak boleh dipakai, jadikan dia tu dhaif. Tidaklah sampai ke situ. Walaupun ada pendapat yang mengatakan ini hadis ini tidak kemas, setengah-setengah perawi dia tu tidak dikenali, tidak diketahui, tetapi bukan semua ulama terima begitu. Ia mungkin bagi dia orang ni tidak ma'ruf, majhul, tetapi bagi orang lain tidak majhul. Kepada yang mengatakan tidak majhul, perawi-perawi dia tu jelaslah hadis ini boleh dipakai dan mereka kata sahih. Apalagi kitab-kitab seperti Muwatta ke apa tu pun ada sebut juga, ada bawa juga hadis ini. Itulah secara ringkasnya berkenaan dengan sanad dia. Kita tidak nak bincang panjang lah berkenaan dengan sanad dia. Dia kata Abu Hurairah berkata, ada seorang lelaki bertanya. Seorang lelaki ni tentu sekali lah kira-kiranya dia ni sahabat, tapi tidak diketahui nama dia ni. Walaupun ada beberapa pendapat, ni kata lagu ni, tak timbul, tak jadi masalah. Sebab yang bertanya ni tentu sekali sahabat. Sebab dia tanya, dia nak ambil air semaya. Kalau kita minum air yang kita bawa sikit, kita bawa tu, kita akan dahaga. Bolehkah kita ambil air semaya dengan air laut ni? Orang tu tanya. Tentu sekali dia tu Islam. Bila Islam, dia tentu sekali sahabat.
Bila sahabat tidak diketahui siapakah dia tu, tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Abu Hurairah kata ada seorang lelaki tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak boleh kita kata majhul dan menjejaskan hadis ini. Mencederakan hadis ini, tidak jadi cedera walaupun tidak tahu. Katakanlah kalau tidak tahu, tidak pasti pun rajul itu, tetapi ia tidak mencederakan hadis ini, tetap boleh dijadikan hujah. Dia kata, kami, wahai Rasulullah, kami meredah laut, yakni berjalan di lautan dengan menaiki kenderaan dia lah, dengan menaiki kapal ke perahu ke apa ke. Ini cerita laut ini, al-bahr ini dalam bahasa Arab dia luas. Makna dia tu setiap kawasan atau tempat yang mempunyai air yang banyak dia panggil bahr. Bahar dah. Tetapi yang dimaksudkan dengan bahr di sini, makna dia yang asalnya, makna banyaknya digunakan untuk laut lah. Kalau kita kata laut, kalau nak kira bahr ini dalam artinya yang umum, sungai, kapal tu, tasik besar tu pun boleh katakan bahr juga. Tetapi yang dimaksudkan di sini dalam hadis ini, bahr ini ialah laut, air laut, hak masin tu, bukan air tasik. Air tasik ni supaya air biasalah. Dia kata kita pergi ke laut dan bawa bersama kita sedikit air. Kalau kita ambil air sembahyang menggunakan air itu, air yang kita bawa, kita akan kehausan. Bolehkah kita berwuduk dengan air laut? Itu dia tanya. Dia tanya, bolehkah berwuduk dengan air laut? Nabi SAW jawab lagu lain. Tidak serupa. Jawab dia itu lebih luas lagi daripada pertanyaan dia, iaitu air laut itu ialah air yang suci airnya dan halal bangkainya. Airnya itu tahur, menyucikan. Tahur itu menyucikan, bukan suci saja, dia suci lagi menyucikan. Sebab tahur, air dia tu menyucikan. Saat ni orang tanya, kalau tak ada air semaya, boleh ambil air semaya? Dia kata air laut tu airnya menyucikan. Hak perlu kita bersuci kerananya apa dia? Kita tak ada air semaya, batal air semaya. Perlu kita bersucilah, mengangkat hadas kecil. Begitu juga kalau kita berjunub, kita boleh mandi juga guna air ni. Sebab air dia tu menyucikan. Menyucikan itu bukan saja mengangkat hadas kecil saja, tetapi mengangkat hadas besar juga. Itu dia luah. Orang ni tanya tentang berwuduk saja. Kalau dia kata ya, na'am, boleh. Bolehkah kita berwuduk dengan air laut? Kalau Nabi SAW jawab ya, bermakna terhenti setakat air semaya saja. Hak boleh, hak lain tak jelas lagi. Hak lain tak jelas. Oleh kerana dia takut kita terhenti setakat itu saja. Setakat ambil air sembahyang saja boleh, hak lain tak boleh. Takut kita faham gitu, maka dia jawab lagu ni. Air laut itu airnya menyucikan. Tak kira menyucikan untuk ke dia, perlu kita bersuci. Mengangkat hadas kecil, kita ambil air sembahyang, wuduk orang panggil. Kalau kita berjunub, janabah, mengangkat hadas besar, boleh juga. Air dia tu boleh menyucikan juga. Boleh mengangkat, digunakan untuk mengangkat hadas besar, boleh juga. Kita nak basuh kain, kain tu kotor kain. Kita nak bersihkan kain, nak menyucikan kain kita, boleh ke tidak dengan air laut? Boleh juga. Luas. Kita nak buat minum air tu, kita nak masak nasi, nak apa kau, kita kata guna air, boleh ke tidak? Boleh, sebab suci. Kalau dia boleh menyucikan, tentu dia kena suci dulu. Tapi kalau air itu suci, belum tentu dia boleh menyucikan. Dia tidak kata air laut itu ialah air yang suci, tak kata, tetapi air yang menyucikan. Tengok jawapan dia tu memang kemah. Ini salah satu
sifat ataupun ciri hadis yang sahih, iaitu kemah, dia merangkumi luas. Kalau kita kata suci, air teh pun suci, sebab tu boleh minum. Kalau tak suci tak boleh minum. Begitu juga air lain-lain. Susu suci, jenis air juga, boleh minum, tapi tak boleh menyucikan. Tak boleh menyucikan. Bila dia kata menyucikan, bermakna sudah tentu dia kena ada sifat suci dulu. Suci dulu, mestilah dia ada dah tu sifat suci tu, baru dia boleh menyucikan. Tengok situ saja tu sudah luas makna dia, sudah luas makna dia. Al-hillu maitatuhu, yang halal bangkainya, yang halal bangkainya. Nabi SAW jawab dalam bentuk yang luas ini supaya merangkumi hak lain-lain, hukum tentang perkara-perkara lain selain daripada wuduk, supaya merangkumi. Selain daripada itu, Nabi SAW dia jawab ni, jawapan dia ni, selain daripada nak menyatakan hukum tu, dia nak cerita keperluan orang, keperluan orang. Bila aku pergi ke laut, hak perlu ke apa dia? Hak perlu untuk minum, untuk apa tu kan? Air biasa ni. Itu untuk minum, untuk makan. Macam mana? Tak perlu makan. Katakanlah, kalau bawa makanan pun, seperti mana air ni, dia boleh putus. Makanan pun begitu juga. Kalau beras putus ke apa-apa makanan, hak darat ni kita putus, macam mana? Hak yang ada di sekeliling kita tu, kita boleh jadikan sebagai makanan ke tidak? Sebab itu dia jawab lagu ni, al-hillu maitatuhu, sebagaimana kamu perlukan kepada air dia tu, dalam keadaan kamu kehabisan air, kamu juga perlu kepada makanan yang ada di sekeliling kamu bila kamu pergi ke laut, apabila kamu, terutamanya bila kamu putus makanan yang kamu bawa dari darat. Kalau tidak sampai putus tu pun, apa hukumnya? Belah-belah tu sekali. Apa hukum air tu? Apa hukum bangkai binatang yang ada dalam laut itu? Itu satu faedah dia sebut ini, jawapan yang seperti ini. Yang kedua, Nabi SAW nak menghilangkan kekeliruan. Orang ni dia keliru tentang air laut ni. Sahabat yang bertanya, dia keliru tentang air laut ni, sehingga dia tanya Nabi SAW, bolehkah kita guna buat ambil air semaya? Nabi SAW dia seorang yang bijaksana. Bijaksana. Dia perhati, dia tengok orang ni setara air tu, dia muskil dah, dia keliru dah. Dia keliru dah. Apatah lagi tentang benda-benda lain, hak mati dalam laut tu. Apabila kita tangkap ikan, lepas tu ikan tu mati, ataupun apa-apa hak lain lagi mati. Sedangkan dalam ayat Quran ada sebut, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan kepada kamu bangkai. Ini bangkai juga. Boleh jadi dia muskil. Maknanya kalau setara air tu pun dia tidak tahu tentang hukum bangkai dalam laut, lebih-lebih lagi lah dia tak tahu. Dengan sebab itu perlu sekali diceritakan kepada dia, perlu sekali diceritakan kepada dia. Kalau kita tak cerita, jauh lah dia nak tahu. Setara air tu pun dia tak tahu. Baik cerita di situ selalu. Dua perkara. Tengok apa sebab dia jawab lagu ni. Dua perkara. Yang ketiga, dia nak menghilangkan kekeliruan juga. Kekeliruan. Sahabat ni keliru. Dia fikir dengan akal dia, air laut ni, air ni hak dikatakan air boleh buat bersuci ni, air mutlak hak asalnya. Air mutlak. Hak ni dia termasuk dalam mutlak ke juga ni? Kalau kita bubuh teh, air asalnya air kosong, kita bubuh teh, bubuh air, orang panggil air teh. Orang panggil air teh. Hak ni kalau nak kira air serupa juga dari segi zahir, dia serupa dengan air telaga, air apa ni serupa lah. Tetapi dari segi rasa dia tu tak serupa. Seperti mana kita tahu hukum tentang air ni, kalau berubah rasa dia, berubah warna dia, berubah bau dia,
Maka dia menjejaskan air tu. Adakah ni terjejah air laut ni dengan sebab binatang-binatang yang ada di dalamnya tu mati, ataupun dengan sebab apa-apa yang terdapat dalam laut tu. Boleh jadi belaka lah tu, berubah tidak serupa dengan air biasa. Dia muskil tu, boleh kau guna ni tu, buat bersuci. Maka Nabi SAW jawab selalu, hak dia duduk muskil, jadi air laut ni berubah ni boleh jadi kerana binatang-binatang yang mati. Boleh jadi saja, ini kemuskilan dia. Dia nak jawab, kalau ia pun kerana bangkai dia tu, kalau ia pun kerana binatang dalam laut tu mati, maka air dia tu jadi berasa lagu tu, maka tak apa. Sebab apa? Sebab bangkai dia tu halal. Apabila halal, dia tidak najis. Berubah kerana benda najis, benda tidak najis tak apa. Hak berubah tak boleh tu, berubah kerana benda najis, benda tidak halal. Ni dah kalau binatang bangkai dia tu halal, kalau berubah sabit dia pun, apa salahnya? Apatah lagi kalau tidak berubah kerana dia, memang sifat dia tu lagu tu dah. Sifat air laut tu lagu tu dah. Kalau katakanlah berubah kerana dia, apa salahnya? Dah muka halal, muka tidak najis. Tu cara dia nak menghilangkan kekeliruan. Jadi jawab sikit lah, wat-tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Tapi boleh pergi banyak sudut itu. Segala kekeliruan sudah hilang, sudah tersingkap semua segala kemuskilan, dengan sebab dia jawab ringkas saja. Asalnya orang tanya lagu lain, tapi belah-belah tu dia buat ilmu sekian banyak, belah-belah tu. Dia takut dah bangkai, bila mati dia najis, bangkai tu najis. Bila najis akan menjejaskan air. Ni pun bangkai juga. Macam mana hukum? Jawabnya, hak tu hak katakan bangkai yang haram itu bangkai lain, bukan bangkai laut. Hurrimat alaikumul maitatu tu hak ni, hak atas darat ni, binatang darat. Yang mana kita tidak sembelih dah mati dengan begitu, ataupun tidak kalau dimatikan dia dengan cara tidak mengikut cara syar'i lah, hak tu bangkai lah kira. Walaupun dimatikan oleh orang dengan cara repih, tekuk dia ke apa ke, itu dikira bangkai belaka. Hak tu yang dimaksudkan dalam ayat tadi, bukan hak mati dalam laut tu. Walaupun dari segi zahirnya dia mati bukan kerana dia sembelih, tapi kalau kita nak kata bangkai pun bangkai lah, tapi bangkai itu tidak najis. Kalau berubah air laut kerana bangkai seperti itu pun, air dia tidak najis. Kerana apa? Kerana bangkai itu tidak najis, dia suci, halal dimakan. Yang halal dimakan ini suci lah. Yang halal dimakan itu suci lah. Bermakna air yang dimasuki ataupun ada di dalamnya sesuatu yang suci tidak jadi kotor, tidak jadi najis. Ini berkaitan dengan air lah, berkaitan dengan air yang kita belajar dalam bab ni. Tapi di sini belah-belah kita duduk belajar cara ke air ni, hadis ini adalah satu hadis yang besar yang menjadi punca kepada berbeza pendapat ulama dalam masalah makanan. Dia pergi kot tu pula, walaupun asalnya cerita pasal air, tetapi dia juga, hadis ini juga menjadi asas kepada bab makanan dalam laut ataupun dalam air. Apa hukumnya? Inilah asas yang besar hadis ini. Al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Oleh sebab itulah khilaf ulama, Imam Syafi'i dan Imam Malik, ni paling luah dalam masalah makanan laut, makanan hak dalam air. Lepas pada tu Imam Ahmad, hak paling sempit dalam masalah ni di antara imam-imam hak pak tu ialah Imam Abu Hanifah, paling sempit. Imam Syafi'i kata, ini ada dalam kitab ni lah, ada cuba baca. Fa'inda Syafi'i, fa'inda al-Imam Syafi'i yahillu jami'u hayawanatil bahr. Siapakah anjing dia, babi dia, ataupun ular dia, ular laut lah. Inilah yang sahih dalam di sisi Syafi'iyah, di sisi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Dalam laut ni halal berlaku. Tak kira orang panggil anjing laut ke, babi laut ke, ataupun ular laut ke, tak kira apa pun.
halal berlaku. Sebab apa? Hak ni lah pegangan dia. Al-hillu maitatuhu, bangkainya itu halal. Ni lah pegangan. Apabila kita mengaji hadis, selain daripada kita boleh tahu apa ni hukum berkenaan dengan bab yang kita baca tu, kadang-kadang kita jumpa lagu ni, dia luah lagi, dia menjadi asas kepada satu kaedah dalam bab lain. Imam Nawawi kata mana ijma' orang-orang Islam tentang harus ikan, makan ikan ni tak ada khilaf. Ijma' orang-orang Islam. Ajma'al muslimun ala ibahatis samak, kata dia, harus makan ikan. Tapi puak-puak Syiah ni lain pula. Kita tak kira dia sebagai apa ni al-muslimun dah. Imam Nawawi kata ajma'al muslimun. Sebab dia kata ikan ni ikan boleh makan hak ada sisi. Apa puak Syiah? Ikan hak tak ada sisi, apa ikan air kita ada. Ikan tenggiri, ikan keli, tak boleh belaka lah. Tak boleh. Ikan ada sisi, boleh. Ikan kembung tak ada sisi belaka, tak boleh. Haram bagi mereka. Tapi Imam Nawawi kata ajma'al muslimun, ijma' orang-orang Islam, hak sah orang Islam, hak diterima sebagai orang Islam. Ijma' halal ataupun harus makan ikan boleh. Tak kira ada sisi kau tak ada sisi kau boleh berlaku. Ikan darat kau ikan laut kau boleh berlaku. Lepas tu dia kata mengikut ashab kita haram apa ni katak. Tapi kalau binatang hak laut ni, hak sungai ke apa kau, katak ni haram, kerana ada hadis yang melarang membunuh katak. Ada hadis yang melarang membunuh katak. Berhubung dengan selain katak ni, Imam Nawawi kata dalam mazhab Syafi'i ada tiga pendapat ni. Yang pertama halal semuanya, yahillu jami'uhu, semua halal. Yang kedua tidak halal semuanya, tidak halal semuanya. Yang ini serupa dengan mazhab Hanafi juga, ikan saja je boleh. Yang ketiganya halal hak mana ada contoh yang halal datang darat. Contoh yang haram datang darat tak boleh. Misalnya kalau babi datang darat ni haram kan? Kalau babi laut tak boleh lah. Kalau kita kata lembu, lembu halal datang darat ni, lembu laut boleh. Gitu. Hak mana halal datang darat ni, halal juga di laut. Hak mana haram datang darat, haram juga di laut. Ini pendapat yang ketiga. Kalah. Hak tu. Tapi hak yang seumpama dia datang darat ni haram dimakan, tak boleh makan. Ini pendapat yang ketiga. Ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Lepas tu banyak lagi lah pendapat-pendapat lain ni, bukan hak sangat mazhab pak lah, di luar lagi daripada tu banyak lagi lah, banyak lagi. Kalau kita belajar dalam kitab Bukhari, baca dalam kitab Bukhari, di antara yang disebutkan dalam bab Saydul Bahr ini, dia kata katak tu, Sya'bi kata, ini Imam Bukhari sebut, Sya'bi kata kalau anak beranak dia ni lah, ahli keluarga dia ni tergamak ataupun jenis makan katak, saya awak kelik buih ke dia, kata. Dia kata Hasan Basri itu terkenal lah, seorang ulama besar. Dia kata kura boleh makan, boleh makan. Ada banyak lagi lah Imam Bukhari sebut dalam Bukhari, Sahih Bukhari, menunjukkan ulama ni khilaf berkenaan dengan binatang-binatang dalam laut ataupun dalam air lah, kita kata dalam air ni khilaf. Ada pula yang kata kalau pergi jauh dalam pekor kat, masing-masing guna kaedah lah. Ada pula yang kata boleh makan ni hak hidup dalam laut, tapi kalau hak dalam sungai tak boleh pula. Ada juga yang beza lagu tu, dalam sungai tak boleh, tapi kalau hak dalam laut, katak laut tak apa, kura hak dalam laut penyu kau tak apa, tapi kalau hak dalam sungai tak boleh. Ada hak bagi lagu tu. Ada pula yang kata kalau binatang tu dia hidup di dua alam, hidup dua alam, tak boleh.
Kalau dia hidup dalam laut, dalam air, dalam sungai, ikutlah dalam air sahaja. Dia hidup tu hidup cari makan dalam air. Hak tu tak apa. Tapi kalau dia naik atas darat pun tidak naik cari makan, sekadar apa nama ni, jemur panah, kalau kita kata, ikutlah sekadar tu, tidak cari makan. Hak tu tak apa. Kalau dia naik tu naik cari makan, tak boleh. Naik tu naik cari makan. Mana dia cari makan dalam laut, dalam air pun cari juga, atas darat pun cari juga, makan juga. Lagu tu tak boleh. Lagu tu tak boleh. Ada pula ulama yang mengatakan tidak ada syarat itu. Itu hanya syarat yang diberikan oleh masing-masing lah, mengikut ijtihad masing-masing. Dia kata tak ada syarat itu. Asalkan dia tu binatang dalam air, kebanyakannya dia hidup dalam air, iyalah dah tu. Dia kata lagu tu. Pas burung air, itik air. Itik air tu tak boleh. Sebab itik air tu dia binatang ni juga, cuma dia pergi dalam air tu, dia pergi cari makan. Dengan sebab itu dia kena sembelih. Tak boleh makan bangkai dia, tak boleh. Dia kena sembelih. Hak lain-lain tu tak sembelih, tak apa. Cara masing-masing lah. Kalau ketai, cara dia. Kita ambil dia tu, sembelih dah lah tu. Ambil dia tu, sembelih dah. Lepas tu dia mampu gitu lah. Ataupun kita bubuh dalam puyuk, dalam kuali, kita goreng dia kan. Lepas tu dia mampu, dia tak apa dah, itu sebagai sembelih dah. Sebagai sembelih dah. Adapun dalam mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, dia kata tak boleh. Hak dalam laut, hak dalam sungai ni, ikutlah hak dalam air lah. Tak boleh kecuali ikan saja. Hak lain tak boleh. Udai kau ketai, kau sutu, kau ikutlah. Gapo nama, hak pelik-pelik lagi, kau lagi tak boleh lah. Hak pelik-pelik lagi tu haram, dia kata haram. Berhubung dengan udan. Dalam hak banyak-banyak tu, hak ringan sikit, ada khilaf sikit, alah ringan sikit. Makruh, itu pun makruh tahrimi. Udan. Makruh tahrimi, dekat dengan haram juga. Udan itu pun. Oh, ketai, pakai tak kacak dulu lagi lah. Kacak. Dengan sebab itulah kalau kita duduk di negeri balik sana, hak pakai mazhab Hanafi ni, kenyang. Makan hak ni kenyang. Dan orang ada dia boleh pun tak ada jual kedai. Kalau ada jual pun murah-murah jual. Orang luar sedap kau orang luar. Hak makan banyak. Tak makan. Siput kau gapo kau katalah gapo-gapo tak boleh. Selain daripada ikan tak boleh. Ikan saja yang boleh. Hak lain tak boleh makan semua. Haram semua. Ngetak bulu lah dia. Ngetak bulu. Pernah pengalaman anak duduk sana, pergi cari di kolam tu siput. Oh, kita sini jual akal lah. Jual lah, orang jual. Pergi kaut gitu. Kaut. Faham? Nak kaut banyak mana? Banyak terlanjur. Tak ada perlu cari-cari, pergi kaut. 2-3 kaut pergi. Habis, buat kelik, makan. Oh, ngetak bulu pokok dia. Ngetak bulu apa dia kata makan? Wuduh dia kata. Makan wuduh orang Melayu. Makan belakang. Aneh. Itu dari segi hak ngetak bulu ke apa tu, itu atas biasa je. Atas biasa, tidak biasa. Kita hak tak biasa makan katak, ngetak bulu juga. Tengok orang makan katak, makan kora ke apa, lain-lain lagi, ngetak bulu juga. Supaya dia lah, itu atas biasa atau tidak biasa. Dalil dia hanya hak ni lah. Dalil dia Imam Abu Hanifah tak pegang dengan hak ni. Al-hillu maitatuhu, dia tidak pegang. Hadis ni dia tak pegang. Dia pegang lagu mana? Dia pegang hadis lain. Uhillat lana maitatan wa daman, as-samaku wal jarad wal kabid wat tihal. Dia pegang dengan hak tu. Dia halalkan kepada kita 2 jenis bangkai. Bangkai ni semua tak boleh. Dia pegang ayat Quran, hurrimat alaikumul maitatu, tu asas bagi dia. Kita kena tahu asas mazhab. Asas bagi dia, hak tu dia buat asas. Tak kira lah. Bangkai tu bangkai laut ke bangkai darat, baru jadi halal apabila ada yang mengecualikan. Hadis yang mengecualikan
Hak ni dia dua dia kecuali. Kalau bangkai dua macam. Hak apa ni? Tak sembelih pun tak apa. Iaitu ikan dan belalai. Dua jenis darah, iaitu hati dan limpau. Hak tu tak apa. Halal hak tu. Walaupun darah. Sebab hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Damu tu makna darah. Darah ni tak boleh semua asalnya. Hati tu pun jenis darah juga. Itu dikecualikan. Bila dia kecuali hak tu saja. Hak ni pun ikan dan belalai. Ikan tu hak laut. Hak dalam sungai, hak dalam air. Kalau lah ada hak air dikecuali, kata tu dia sebut dah, kata dia. Ni dah dia sebut dua tu. Lepas tu asas kita dalam Qurannya hurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan kepada kamu bangkai. Bangkai belaka. Hak ni halal. Hak ni al-hillu maitatu, halal bangkainya. Halal hak ni maksudnya ikan, kata dia. Hak halal, hak halal bangkainya iaitu ikan. Hak lain tak boleh. Dia buat ikut tu. Orang Syafi'i, Maliki, apa di semua ni, puak-puak kata boleh ni, asas dia nya dalam Quran. Dia ada juga asas dia. Dalam Quran. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Itu ayat. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Dihalalkan kepada kamu dihalalkan kepada kamu saydul bahr, binatang buruan laut. Binatang buruan laut. Wa ta'amuhu, dan makanannya. Makanannya tu hut, wa ta'amuhu, hu tu balik kepada laut. Makanannya makanan laut. Mata'an lakum, sebagai kesenangan dan kemudahan kepada kamu, sebagai nikmat kepada kamu. Walis-sayyarah, dan kepada orang yang lalu lalang di laut itu, kemudahan kepada mereka untuk makan. Saydul bahr. Saydul bahr apa maksudnya? Saydul bahr itu binatang-binatang hak kita kena buru dia, kita kena pancing, kita kena apa ni, kalau sutong tu orang panggil apa, candat apa, kita kena jala ke, kita kena tangkap dengan bersusah payah lah. Itu saydul bahr. Ta'amuhu tu makanan dia, hak kita boleh dapat dengan mudah. Kita tak payah pasal jala ke apa ke, pasal pukak ke apa, tak payah, pakai ambil gitu. Sipuk, sipuk-sipuk kerai kalau kita kata, pakai ambil gitu ya. Tak payah. Itu makna ta'amu. Hak kita dapat dengan mudah, tak payah kita buru. Halal belaka kepada kamu. Dalam tu dia tidak royak. Dia tidak royak. Hak ni tak boleh. Tak ada. Sama ada hak kita dapat dengan payah, kita kena buru, atau hak kita dapat dengan mudah. Uhilla lakum, dihalalkan kepada kamu. Itu. Ini dalil kepada demo ni. Hak kata boleh. Dan Allah SWT kata sebagai kesenangan, kemudahan, nikmat, sebagai kenikmatan kepada kamu. Allah SWT sebut sebagai nikmat ni tentu benda halal. Kalau benda tidak halal, dia tidak jadikan sebagai nikmat. Tidak patut, tak padan dia sebut. Dia sebut tu, dia ukit tu, mana benda ni benda selain daripada sedap, benda ni halal. Memang halal. Sebab tu dia sebut sebagai nikmat. Ini asas dia. Ada mau tu bah. Dia kata tak boleh. Tak boleh tu. Ini cara kita bincang ni, cara nak tahu macam mana. Apa dia tak siap pegang dengan hak ni? Kalau dia kalau kira terang dah kita kata. Dia tak siap pegang. Dia kata lagu mana? Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu. Saydul bahri itu kata dia berburu, perburuan laut ataupun berburu di laut. Saydul bahri, perbuatan berburu tu, hak tu dihalalkan kepada kamu. Wa ta'amuhu, makanan dia tu, makanan hak laut ni maklum dah. Muka dalam hadis tadi dia kata dua perkara hak halal tu. Bangkai yang halal tu ikan. Patutlah ta'amuhu tu, ta'amuhu tu maksudnya ikan, kata dia.
Saydul bahri itu bukan makna binatang buruan laut tak, tapi maknanya berburu di laut. Apa-apanya? Apa ya jadi tak halal kah? Orang duk muskil kau tentang berburu di laut ni tak boleh. Ya jadi kata dihalalkan kepada kamu berburu di laut ni, orang duk muskil kah? Tidak. Dia kata sebab ayat ni kalau kita perhatikan, dia berkenaan dengan orang sedang pakai ihram haji ni, cerita dia ayat-ayat ni. Sebab tu kalau pasal ni kan kita baca pasal ni, wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Diharamkan kepada kamu berburu binatang darat selagi kamu dalam ihram. Ini mana cerita? Dia cerita cara kau ihram ni, dalam keadaan ihram ni. Mana orang pakai ihram, dia tak boleh nak buru kijang kau, nak buru landak kau, nak buru apa tak boleh. Tapi kalau nak dia nak buru ikan, nak jala ikan, tak apa. Dia nak ikat sutong, tak apa. Udah tak apa. Kalau dia pergi buru pun tak apa. Bagi orang dalam keadaan ihram tu. Gitu. Dia buat ikut tu. Jadi makna saydul bahri ni, kalau kita ni mengikut kaedah ni lah, dia kata dia pakai dengan makna masdari. Sayd itu masdar dia. Sada yasidu saydan, mana berburu, dihalalkan kepada kamu berburu di laut. Makna dipakai dengan makna masdari, makna masdar. Mana perbuatan berburu tu halal, tak apa. Berburu di laut. Adapun Imam Syafi'i dan Imam Malik gapo ni, dia pakai sayd di situ dengan makna masid. Masdar dipakai dengan makna maf'ul. Itu kena belajarlah. Mana belajar tu dia jejak. Masdar dipakai dengan makna maf'ul di sini. Mana sayd di sini, mana masid. Uhilla lakum masidul bahri. Itu maknanya. Saydul bahri itu makna masidul bahr. Ini binatang yang diburu di laut ataupun di dalam air. Hak tu dihalalkan kepada kamu. Binatang dia, bukan perbuatan berburu tu. Ada mau tu kata tidak. Sebabnya ayat sebelum pada tu, ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Jangan kamu membunuh binatang buruan dalam keadaan kamu ihram. Jangan kamu bunuh binatang buruan dalam keadaan kamu ihram. Nanti timbul dalam fikiran kita, kalau kita nak ikat ikan, kita nak jala ikan, itu pun buru juga tu orang panggil. Tuhan kata dah, jangan kamu bunuh binatang buruan, itu pun binatang buruan juga. Nak menghilangkan kekeliruan tu, dia kata dihalalkan kepada kamu berburu di laut. Hak laut tu tak apa. Hak tak boleh tadi, hak kata jangan kamu bunuh binatang buruan tu, buruan darat maksudnya, bukan buruan laut. Ni kata dia. Kok tu maksud ayat ni? Maksud ayat ni kok tu. Bukan apa ni kata dipakai dengan makna isim maf'ul. Isim maf'ul yakni binatang yang diburu tu tidak. Tapi perbuatan berburu tu. Hak tu tak apa kalau berburu laut. Kalau berburu di darat itu tak boleh. Dia kata berkaitan dengan itu. Tak nak kena-mengena. Tak boleh kamu nak buat hujah dengan itu. Tak boleh kamu nak buat hujah. Baik. Bagi alik ni pula, dia jawab pula. Alik ni pula, alik Malik, alik Syafi'i, alik Ahmad ni jawab. Dia kata, di sini sayd di sini, sayd di sini dipakai dengan makna masid. Dipakai dengan makna yang diburu, bukan perburuan, bukan perbuatan berburu, tidak. Uhilla lakum saydul bahri. Sayd di sini dengan makna masid. Dihalalkan kepada kamu binatang buruan laut. Dipakai dengan makna maf'ul di sini. Walaupun asalnya sayd itu kita lebih asal dia makna hakikat dianya, makna masdar. Dia kata kita kena pakai makna hakiki lah, makna hak sebenar lah. Makna hak sebenarnya berburu lah. Sebab masdar, makna masdari itu makna asal. Kalau kita pakai dengan makna maf'ul itu bukan makna asal, itu makna majazi. Kita tak boleh pergi kepada majaz itu kalau tanpa dalil. Dan dia kata tak ada dalil balik kita yang boleh kita pakai dengan makna majaz di sini. Boleh dipakai dengan makna majaz di sini. Sebab apa? La taqtulus sayda,
cuba perhati situ kata dia. Ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Jangan kamu bunuh binatang buruan. As-sayda di situ. Said juga, perkataan said juga. Tetapi said itu dengan makna perburuan kau di situ. Kau dengan makna masih. Dengan makna masdari kau dengan makna maf'ul. Jawabnya mesti kita kata ini dengan makna maf'ul ni. Sebab apa? Jangan kamu bunuh, takkan bunuh perbuatan berburu. Apa makna? Jangan kamu bunuh binatang buruan. Dengan makna binatang buruan, yakni yang diburu. Supaya juga dalam ayat selepas ni pun dengan makna binatang yang diburu juga. Walaupun zahir dia tu nampak macam masdar. Itu dalilnya. Kata dia boleh. Oleh kerana ada dalil tu kuatlah. Kuat. Imam Abu Hanifah pegang tu tak lagi dah. Tak lagi dah. Dia kata sekat tu je. Dia boleh pergi ikan. Tetapi orang lain kata tidak. Ini hak laut, hak sungai. Hak sungai. Hak sungai pun lagu tu juga. Hadis ni masuk juga hak sungai. Walaupun sahabat ni tanya berkenaan dengan laut, tetapi oleh kerana dalam bahasa Arab bahar itu boleh juga dipakai dengan makna sungai. Boleh juga dipakai dengan makna sungai. Maka kita kata hukum binatang hak duduk dalam sungai itu pun serupa juga hak duduk dalam laut. Sebab apa? Dalam Quran ada. Dalam Quran ada sebut bahar itu dipakai dengan makna sungai. Dan ada sebut dalam ayat tu berkenaan dengan binatang, ataupun daging binatang hak duduk dalam kedua-dua sungai dan laut. Ada sebut ayat. Ini menunjukkan boleh. Dan dia tak ada sebut di situ ikan saja. Supaya juga sini tak ada sebut ikan. Yang jadi bangkai di sini bukan ikan saja. Yang jadi bangkai setiap hidupan. Hak itulah yang dikatakan bangkai. Apa yang kita khusus dengan ikan yang kata dia. Kalau kita tengok pada ayat yang lain, wa ma yastawil bahran hadza 'adbun furatun sa'ighun sharabuh wa hadza milhun ujaj wa min kullin ta'kuluna lahman tariyya wa tastakhrijuna minhu 'ilyatan talbasunaha. Dan seterusnya ayat. Wa ma yastawil bahran, tidak sama di antara bahran, dua laut. Bahran, dua laut. Dia sebut perkataan bahar itu digunakan untuk dua laut. Apa mana dua laut? Hadza 'adbun furatun sa'ighun syarabu. Yang ini tawar, sa'ir, sedap diminum, menghilangkan dahaga. Hak mana? Hak menghilangkan dahaga? Air sungai lah. Air telaga kau, air kolam kau, air tasik kau, ikutlah. Hak ni lah. Hak tawar, menghilangkan dahaga, sedap diminum. Hak ni lah. Hak so lagi pahit lepas. Hak so lagi pahit lepas. Tapi Tuhan kata wa min kullin ta'kuluna lahman tariyah. Daripada masing-masing, daripada tiap-tiap bahar itu, daripada tiap-tiap, maknanya hak sungai, hak laut, ikan darat, ikan laut orang panggil, ataupun binatang darat, binatang hak ni hak air tawar ni, ataupun hak air masin, kedua-duanya ta'kuluna lahman tariyah. Kamu makan daging yang segar. Yang segar. Kamu makan daging yang segar daripada tiap-tiap kedua-dua. Maknanya boleh. Di sini pun dia tak ada sebut ikan saja, tak ada sebut. Daging yang segar. Daging yang segar tu orang duduk makan, enggak dia. Jadi dia kata boleh. Lepas tu dia ta'kuluna lahman tariyah, daging yang segar. Tapi ada daging yang segar, maka hidup-hidup yang ni tak payah sembelih. Inilah dalil bahawa binatang-binatang dalam air ni tak payah sembelih. Sebab dalam Quran kata ta'kuluna lahman tariyah. Kamu makan dagingnya yang segar. Apa makna segar? Maknanya tak sembelih. Tak payah sembelih, kamu boleh makan. Itu dalilnya. Berdasarkan hak ni semua ni, dia kata serupa je hak dalam sungai, air tawar ataupun air masin, serupa je hukum binatang hak dalam dia. Kita boleh makan belaka. Atas kita je lah. Bagi orang yang terima kata boleh makan belaka lah. Itulah dalilnya. Bagi orang yang kata tak sah juga, dia orang ikut tadi. Lepas tu hadis ni al-hillu maitatuhu. Al-hillu ni Syekhul Hind Maulana Mahmudul Hasan, dia takwil. Pelik juga.
Dia tak, orang lain kata halal, semua kata halal bangkainya. Dia kata al-hil itu dalam bahasa Arab tidak semesti makna halal. Al-hil kadang-kadang dengan makna at-tahir, yang suci bangkainya, suci bangkainya. Sebab apa? Ketika Safiyah binti Huyai, dia ni Nabi SAW pergi perang Khaybar kan, lepas tu bolehlah dia, boleh tu kira-kira je Nabi SAW jadikan dia sebagai isteri, tapi tidak digaulinya lagi. Sebab apa? Dia masih kotor, masih mai kotor. Bila dia sampai di Sahbah, kalau kita belajar hadis ni kita akan jumpa, bila dia sampai di Sahbah, halat, dia pun halal. Apa makna halal? Suci, suci dari mari kotor tu. Maka lepas pada itulah Nabi SAW duduk sekali dengan dia. Ini menunjukkan bahawa hil ni ada juga dengan makna suci. Hak sahabat ni muskil, dia kata air dia ni boleh ke kita buat ambil air sembahyang? Dia duduk anggap air laut ni kotor dengan sebab bangkai-bangkai hak mati. Maka Nabi SAW kata bangkai dia ni suci. Dengan adanya benda suci, air tu tidak jadi kotor. Kotor dia pelepah, dia pelepah. Kalau tidak cekik kalah dah. Hak ni dia pelepah kotor. Dia kata ni makna al-hil ni maknanya suci. Sebab itulah mana nak belajar hadis ke nak gapo ke, dia bahasa tu dia kena tinggi, kena dalam faham bahasa Arab tu. Kalau tidak, sebab itulah ulama-ulama mujtahidin ini, dia bagi pendapat gini, pendapat gini, dia ada alasan dia boleh pelepah. So ada tak sepakat, itu sebab lain. Dia tidak kata pelepah tu dengan kerah kepala, kerah kendok, tidak main lagu tu. Dia dalil cara dia. Kepada orang-orang yang seperti ini, bila dia yakin dengan dalil-dalil dia tu, dia tak boleh ikut orang lain. Dia kena pakai hak dia. Sebab itulah dalam kitab-kitab usul fiqh ke apa, kalau kita belajar, dia kata kepada mujtahid ni dia haram ikut orang lain. Dia tak boleh taklid, dia tak boleh ikut orang lain. Hak dia yakin lagu mana, dalil dia berasa kuat ni, dia kena pakai lagu tu. Dia kena terikat dengan hak tu. Tapi bagi orang lain yang tak faham seperti dia kata ni lebih kuat, dia pakai cara dia. Dia pakai cara dia. Dia tanya, pokok dia tanya lah. Sebab Ana pun belajar sana juga, kita tahulah hujah-hujah pokok dia tu. Dia tanya, cuba raya, siapa dia sahabat yang makan selain daripada ikan? Ada ke dalam hadis? Raya Nabi SAW makan hak binatang dalam laut, dalam air ni selain daripada ikan, ada ke tidak? Kalau tidak, Nabi pun sahabat, siapa dia makan? Tak secara tabi'i, tak secara tabi'i. Tabi'i ada. Tapi kalau sahabat ada ke tidak? Tak boleh, tak boleh hak makan. Tak ada. Kalau boleh kata dia, tentu ada contoh. Takkan tak jumpa siput-siput tu. Ada kata dia. Ni dia pakai ikan saja. Itu di antara dalil dia. Di antara dalil dia. So pemulalah kita rayakan, Nabi SAW taruh janggut. Setengah-setengah ulama dia kata taruh janggut ni wajib. Sebab apa? Dia kata, cuba rayak, Nabi SAW pernah cukur ke janggut? Tak boleh. Tak ada. Sahabat, cuba kamu rayak. Sahabat, adakah pernah kamu jumpa dia rayak cukur janggut? Tak ada. Itu kata dia wajib taruh janggut ni. Dasar kalau cukur janggut. Dia pegang lagu tu lah. Supaya juga dengan hal ni. Sebab sahabat-sahabat ni tak ada makan. Nabi pun tak pernah kita jumpa makan selain daripada ikan. Walaupun umum ayat ni, umum hadis ini menunjukkan boleh hak lain-lain, tapi dari segi amalan mereka tak ada. Tak ada. Itu kata mereka. Jawab di pihak ni, tak ada keperluan. Oleh kerana tak ada keperluan. Kalau ada keperluan, tak ada apa. Tak ada apa. Dan janggut ini mana tidak khusus dengan orang Islam saja. Orang zaman jahiliah pun dia taruh janggut juga. Mana taruh tu? Kalau kita baca dalam Bukhari misalnya, bab Abu Jahal kena bunuh, Abu Jahal janggut panjang katlah juga. Abu Jahal ada janggut. Dia tidak khusus. Dan Tuhan tidak tengok ukur seseorang tu pada dengan janggut tu semata-mata. Tidak. Dia tengok hak lain-lain kata. Dengan sebab itu dia kata pada masa tu Nabi SAW tidak cukup sebab tidak ada keperluan. Itu saja. Dan sudah jadi tradisi dah. Kalau kita nak kira kan, cuba raya, pernahkah Nabi SAW makan nasi?
Pernah ke? Tak ada. Tak ada dalil yang dia makan walaupun sekali nasi beras seperti kita. Tak ada. Dia makan gandum. Apakah beras tu tidak halal? Dah. Tidak. Beras tu tak halal bukan? Supaya juga dengan hak ni. Hak ni pun maknanya dia masih lagi benda ni tidak ketat. Sebab itulah masih ada khilaf. Ada pula ulama yang kata masalah janggut tu, hak ni kata haram, tapi ada hak kata makruh, ada hak kata tak ada apa, harus. Kalau nak cukup pun tak apa. Ada yang berpendapat lagu tu. Mana kita tak boleh ukur segala-galanya seseorang itu atas benda tu saja. Tak boleh. Sebab kita tak boleh ukur seorang perempuan tu juru dia baik dia atas tudung saja. Tak boleh. Banyak perkara kena ambil kira. Ini masing-masing lah. Masing-masing. Walau bagaimanapun hak anda perhatikan, ni kalau kita perhati ni dari segi mazhab ni kan, bapa sini mazhab ni, sini mazhab ni, dia ada kaitan juga pada anda lah dengan masalah makan minum. Dia ada kaitan. Kebanyakan kita tengok mazhab Hanafi ni dia berpengaruh di mana? Di negeri-negeri hak dulu, di negeri-negeri yang jauh daripada pantai, negeri-negeri benua-benua hak besar-besar. Hot situ. Cuba kita tengok Asia Tengah, India, alik-alik nula Afghanistan, banyak. Cuba kita tengok alik mana hak banyak pakai mazhab Syafi'i. Hak tepi-tepi laut ni, hak sekeliling laut seperti kita ni, mazhab Syafi'i. Tebal dia pakai mazhab Hanafi susah. Sampai di India tu, walaupun dia umumnya mazhab Hanafi, tapi kalau alik tepi-tepi laut ni kan, Malabar ke apa ni, Syafi'i. Mana keutamaan makanan tu dalam kehidupan manusia ni penting. Apabila pendakwah ni dia nak bawa agama Islam buat pergi, dia ambil kira benda-benda tu. Dia ambil kira. Dia akan meribut, membuatkan orang jadi ribut, celaru jadi. Kalau dia kata ni tak boleh, sedangkan dia tok nenek dia duk makan kerang lah, ketan, udang, soto, duk makan macam-macam. Dah hidup dia bergantung hidup dengan hak tu. Itulah sumber pendapatan dia. Tiba-tiba kata haram, tak boleh pula. Susah. Pendekatan dia tu, cara dia nak masuk tu, dia masuk cara lagu. Kalau dia bawa tu susah orang nak terima. Tetapi kalau duduk di tengah-tengah tu, tengah-tengah tu, Asia Tengah, jauh daripada laut, memang tak jumpa ikan laut ni. Setahun duduk tak jumpa ikan laut. Kalau ada pun ikan tawar, ikan air tawar, ikan laut tak jumpa. Tetapi lembu, kambing ni memang banyak lah, murah-murah. Tepat lagu tu. Dia ada juga tu kesan tu kita tengok. Dari segi mazhab ni, kenapa mazhab ni lebih popular di sini, mazhab ni tidak begitu popular di sini, apa-apa dia ada kesan juga dari segi makanan tu. Kemudian masalah makanan ini, masalah selera lah juga. Kita dah tak biasa kan, makan katok, makan kura, makan apa-apa. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita mengaji hadis ni, kita boleh tahu benda ni benda khilaf. Benda khilaf kita tak gegar. Kita tak gegar. Kalau ada orang buat lagu tu, kita tak gegar. Sebab kita tahu memang banyak sekali kalau kita baca kitab, jumpa semua tu. Orang ni kata lagu ni, orang ni kata lagu ni. Sebab apa ya dia kata kura tu boleh makan? Di antara sebabnya sebab dia duduk dalam air, tak adalah. Lepas tu duduk dalam air selama mana tak kira. Dia hidup makan juga datang tak kira. Ada hak tak kira lagu. Ada hak mengambil kira. Seperti kita sebut tadi lah, mengambil kira. Kalau dia makan atas darat tak boleh. Sebab itulah ketan ni pula dia kata ada dua jenis. Ketan hak hidup, ya'ish, dia kata ya'ish tu maknanya hidup dengan boleh cari makan dalam laut saja. Atas darat dia tak boleh. Dia kata ketan tu boleh makan. Tapi kalau ketan tu dia makan dalam laut pada juga, atas darat makan juga tak boleh. Beza. Bagi ulama yang kata lagu tu, dia ijtihad dia lah. Tidak ada dalil mana daripada hadis kau yang terang yang membahagikan begitu, tak ada. Dengan sebab itu ada khilaf. Dengan sebab itulah ada khilaf. Dengan sebab itulah bila kita tengok beza-beza ni, kita tak usah terkejut. Terutama apabila kita nak bawa Islam. Anda percaya seperti mana
ni orang-orang yang bawa Islam ke Malaysia dia dulu, dia bawa mazhab Syafi'i, dia ambil kira benda-benda. Begitu juga kita dengan orang-orang lain. Orang-orang yang duduk biasa makan kurang, makan katak, kita tak sedut timbul lah benda ni. Tak sedut timbul. Kalau seboleh-bolehnya kita pergi dekat dia, makan, kita tak tahu sudah, kita tak selera tu, biarlah waktu tu. Sebab ada dalam mazhab lain kan boleh. Mazhab lain tu tidak nanti dia baru masuk Islam, orang lama dah pun makan galik-galik dia makan. Kita tersudut cara yang lebih utama akidah tu, biar dia masuk Islam kat dulu. Jangan dia tak masuk Islam gitu. Betapa kita duk bawa cara lagu tak sih lagu. Kerana benda kecil orang tak dapat benda besar. Islam waktu lebih besar. Sebagaimana pendakwah dulu mari bawa mazhab Syafi'i, kerana dia ambil kira lah orang sini ni, sekeliling dia ni laut. Kalau bawa Hanafi susah. Begitulah juga kita sekarang ni, apabila kita bawa kepada orang kafir, bawa perkenalkan Islam, tak sudut besar. Apabila kita ngaji hadis senang, kita tahu benda ni benda khilaf, kita tak usah timbul. Kalau dia tanya, ikutlah. Ikutlah kita kata, makan je lah. Lepas pada tu dia tengok apa orang ni tak boleh, ikutlah. Lepas pada tu ikut dia lah. Kalau dia merasa tak selera, dia akan berhenti dengan sendiri. Kalau dia berselera tu apa salahnya? Orang lain hak selama ni wali-wali saja ni, hak duduk makan benda-benda lagu tu, wali-wali saja. Orang-orang besar, Atak tu siapa? Sayyidut Tabi'in orang panggil. Dia pun kata boleh hak ni, boleh hak ni. Jadi tak pelik. Terutama dalam konteks tadilah, dalam konteks kita nak dakwah, ada rasa kita kena terbuka, jangan sepitkan. Sebab apa? Orang tak usah ke orang negeri lain, orang negeri kita ni pun orang orang asli misalnya, dia duduk biasa makan benda lagu tu, kita pergi royak kau dia tak boleh. Sedangkan ada lagi mazhab yang boleh, kita duduk main hak kecil-kecil tadi, ketah hak makan data darat tak boleh, ketah hak makan dalam air saja boleh. Payah tu, dia nak payah lagu mana benda tu? Payah. Dengan sebab itu, sebaik-baiknya padana lah kita pergi dengan cara tadi. Itulah hikmahnya. Tapi kalau kita tahu satu mazhab saja, boleh jadi kita duk kemah keming waktu orang mazhab Hanafi, main lagu tu dah. Memang dia tak makan, tak terliur dah muka, tidak dihajar daripada kecil lagi. Ya kitanya terlenggak-lenggak makan sedap. Ketai gapo tu udat. Dia pose kembang. Dia nak lagu mana? Dia tak boleh kata kita ni langgar hukum, kau tak boleh, benda khilaf. Tak boleh kata. Lepas tu itu dari sudut selera, dari sudut makan, dari sudut perniagaan pula, sumber pendapatan berapa banyak. Dengan sebab itu dia benda mazhab-mazhab ni pun kita kena tengok banyak perkara juga. Kena tengok banyak sudut. Kalaulah merugi ke orang, kalaulah menjejas ke orang, kita tak boleh kata ada. Kalau kita pegang kemah agama ni, Tuhan akan tolong. Kita tak pakai ketai, tak pergi apa ni, tak jadi nilai gak hak tu semua pun Tuhan akan tolong. Tak boleh kecek lagu tu. Ada benda khilaf. Kena lock ke dia. Biar. Jadi demo tu tak boleh. Sedangkan berapa banyak ni benda ni punca rezeki kepada orang ramai. Dalam banyak-banyak mazhab ni, jumhur ulama mengatakan binatang-binatang laut, binatang-binatang ni lah dalam air ni, kebanyakannya, sekurang-kurangnya, ada juga kecuali-kecuali, tapi kebanyakannya boleh makan. Itu jumhur ulama. Hak kata tak boleh Imam Abu Hanifah dan mana tak ramai. Jumhur ulama kata boleh. Dari segi dalil masing-masingnya ada sudah sebut dah tadi. Dalil masing-masingnya begitu. Kemudian dia kata nampaknya habis kat tu. Kalau kita pergi lagi panjang pula perbincangan, tak ada. Sekat itulah mana ni. Allah.